Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 26 Januari 2024. Kerajaan negeri menyasarkan untuk menurunkan sekurang-kurangnya 80% kadar miskin tegar yang direkodkan di Sabah menjelang hujung tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata setakat ini sebanyak 22,510 ketua isi rumah KIR dikategorikan sebagai miskin tegar dalam senarai sistem e-Kasih di negeri ini. Datuk Haji G optimis sasaran itu mampu dicapai menerusi beberapa inisiatif termasuk bantuan modal perniagaan dan menyediakan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Kita bagi peluang pekerjaan, kita bagi bantuan semuanya. Sasaran kita. Okey? Kalau boleh semua kita kasih peluang. Kerja dan juga berniaga dan juga bantuan daripada kerajaan kewangan. Datuk Haji G ditemui media selepas menyerahkan surat penyertaan agensi pemberi bantuan bagi program rintis menoktahkan kadar miskin tegar di Tuaran dan pelantikan pekerja inisiatif My SMJ Kerja. Perasaan saya rasa amat teruja kerana selama ini saya memang mengimpikan kerja dan saya mengucapkan syukur pada James dan juga Muiz kerana memberi peluang pekerjaan pada saya. Harapan saya agar saya dapat mengeluarkan keluarga saya daripada golongan miskin tegar pada masa akan datang. Perasaan saya yang dapat kerja living, saya sangat bersyukur. Saya dapat pendeta tu pun saya rasa bersyukur sebab dapat membantu keluarga, menurunkan beban keluarga, macam tambah pendapatan, boleh membantu sedikit sebanyak pendapatan lah. Masyarakat luar bandar di Sabah akan mendapat akses keadilan yang lebih baik menerusi program Justice on Wheels JOW, Jabatan Bantuan Guaman JBG. Menerusi program itu, rakyat akan diberi hikmat nasihat, bantuan guaman dan kefahaman mengenai hak mereka dari segi undang-undang sekaligus meningkatkan tahap kesedaran mengenai peruntukan undang-undang yang ada dan kemudahan yang disediakan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, ini penting kerana masyarakat luar bandar sering menjadi mangsa kepada pelbagai jenayah antaranya penipuan dalam talian dan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Penambahan daripada Mahkamah Bergerak yang dah lama wujud ialah penampilan Justice on Wheels, iaitu bantuan guaman bergerak. Sebab no point having Mahkamah Bergerak and rakyat tak tahu hak mereka kan. So at least we can have legal aid on standby lah, in case they need some clarification on issues. Datuk Seri Azalina menyatakan demikian dalam sidang media selepas pelancaran program JOW JBD di Penampang. Usaha terus dipergiat bagi meminimumkan risiko keciciran dalam pelaksanaan subsidi bersasar melalui pendaftaran sistem pangkalan data utama padu. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ini termasuklah program turun padang yang dilaksanakan seluruh agensi kerajaan bagi menjayakan pendaftaran padu. Berdasarkan data yang telah pun kita integrasikan untuk negeri Sabah ini, sebanyak 2.6 juta warga negara rakyat negeri Sabah ini dan juga pemasok negeri Sabah ini telah pun kita masukkan dalam sistem padu ini dan mereka perlu hanya mengemaskini maklumat yang diperlukan. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir ditemui media selepas melawat kaunter padu di UTC Kota Kinabalu. Jelasnya sistem padu bertujuan meningkatkan kecekapan perancangan dasar dan pengagihan sumber, terutama pengagihan subsidi dan bantuan kerajaan yang lebih bersasar. Sejak dilancarkan pada 2 Januari lepas, Sabah merekodkan lebih 150,000 individu berjaya mendaftar dalam sistem padu. Peserta program bantuan MyLesen B2 di daerah Kudat, terutama golongan muda berumur 16 tahun ke atas, diminta memanfaatkan sepenuhnya program berkenaan. Ahli Parlimen Kudat, Datuk Verdon Bahanda berkata, objektif utama program tersebut adalah untuk meningkatkan daya upaya sosioekonomi golongan B40.
Dato' Wirdon menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Program MyLesen 2024 Parlimen Kudat yang disempurnakan Menteri Pengangkutan Dato' Anthony Lok Sifok. Program MyLesen ini merupakan inisiatif Kementerian Pengangkutan bagi membantu golongan B40 memiliki lesen memandu B2 motosikal secara percuma. Kami membuat pembayaran untuk yang batch yang pertama, kami diberikan orang bilang diskaun sebanyak dalam orang bilang RM350 sebab kami hanya membayar RM250 sahaja untuk mendapat lesen B2. Bersyukur juga dengan bantuan yang dibagi oleh kerajaan sekarang ni oleh Parlimen P167 Kudat ni, kerana dapat memohon lesen bantuan memandu MyLesen yang boleh dikatakan kira murah juga harga dia berbanding dengan yang harga sebenar. Seramai 14,098 orang di Sabah telah memperolehi manfaat daripada program MyLesen ini yang dilaksanakan sejak 2010. 5 persatuan komuniti Cina di daerah Penampang menerima sumbangan kepala singa sempena perayaan Tahun Baru Cina yang disambut Februari ini. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia berangkap Ahli Parlimen Penampang Dato' Iwan Benedict dan Adun Kepayan Janila Simbang. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung di Tokong Fok Tikung, Dongongon, Penampang. Pimpinan kita di Parlimen Penampang juga akan mengadakan sambutan Pesta Angpau di Dongongon ini pada 16 Februari akan datang, dan saya menjemput semua untuk sama-sama hadir meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Saya rasa sangat gembira lah pasal every tahun pun ada organize di sini yang YB Iwan Benedict yang dia bagi kami ini Lions Head yang baru untuk ini tahun 2024. Umat Islam khususnya golongan belia disaran memanfaatkan Festival Kesenian Islam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, usaha itu penting kerana festival itu berupaya memupuk bakat dan mengembangkan potensi kesenian yang berunsurkan Islam di samping menggalakkan mereka bergiat aktif dalam kesenian Islam. Datuk Ruslan menyatakan demikian selepas merasmikan Festival Kesenian Islam dan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Beaufort. Kita menerapkan nilai-nilai keislaman itu sendiri, dan semoga dengan penerapan ini semoga anak-anak muda kita dapat kita bawa bersama dalam kesenian Islam ini. Dan yang keduanya kita cuba akan mengangkat kesenian Islam ini untuk menjadi satu program setiap tahun di daerah Beaufort. Antara pengisian festival ini, pertandingan kompang dan marhaban, pertandingan khat, pertandingan azan, ceramah dan persembahan nasyid. Dalam majlis sama, Datuk Ruslan turut menyampaikan sumbangan bantuan bencana alam daerah Beaufort kepada 17 keluarga yang terjejas akibat ribut. Kembara Jelajah Borneo Anjuran Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dilaksanakan bagi menyantuni ahli-ahli koperasi di Sabah dan Sarawak. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, sepanjang 6 hari kembara itu, Angkasa akan menyantuni 600 buah koperasi yang berdaftar di kedua-dua negeri berkenaan. Datuk Seri Dr. Abdul Fattah berkata kembara berkenaan juga bagi mempromosi produk-produk yang dihasilkan koperasi. Kita akan mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan dalam konteks ini kekuatan. Apakah produk yang ada di koperasi itu? Apakah keistimewaan di tempat itu? Jadi kita akan desainkan, nanti kita akan buat dia dalam bentuk package yang akan kita offer kepada, yang di-offer oleh koperasi kepada rakyat Malaysia. Datuk Seri Dr. Abdul Fattah ditemui media dalam program Kembara Jelajah Borneo di Beaufort. Program Kembara yang akan berakhir 31 Januari ini melibatkan 8 daerah di Sabah iaitu Beaufort, Papar, Ranau, Kunak, Tuaran, Sandakan, Tawau dan Kota Kinabalu serta 5 daerah di Sarawak iaitu Lawas, Sibu, Miri, Bintulu dan Kuching. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak.
Saya Suaran Shah, dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.